nak go ahead dengan kita punya sesi pada malam ni dengan memperkenalkan Dr. Amaruddin. Ni memang tak asing lagi lah dengan dunia futures, dengan kita punya sesi apa, Let's Learn Futures. Lepas tu kita ada sebelum-sebelum ni macam-macam sesi lagi dalam DVTC. So memang beliau merupakan speaker tetap untuk kita pada tahun ni. So tanpa buang masa, saya serahkan kita punya sesi pada malam ni kepada Dr. Amaruddin. Dipersilakan. Tanpa membuang masa, so macam biasa hari ini pun is satu slide yang panjang, tapi saya cuba pendekkan seperti biasa, di mana pada malam ni saya akan berkongsikan sebuah tajuk, antara tajuk yang saya suka untuk ceritakan juga, yang mana dalam webinar sebelum ni pun kalau perasan saya punya tema, saya banyak cuba fokus ke arah tema-tema seperti ini tentang risiko, emosi, berbanding dengan technical analysis. Kalau ada pun mungkin sikit lah yang saya cerita tentang technical analysis. Tapi saya suka benda macam ni sebab dia bagi saya antara elemen yang penting dalam trading kita. Okay, so malam ini adalah macam mana nak elakkan kerugian yang berturutan dalam FCPO dengan menguasai pengurusan emosi dan risiko. So, bila kita bercerita tentang kerugian, macam-macam angle lah kita boleh cerita macam mana untuk kita elakkan rugi tu. Tapi saya nak bawakan satu view tambahan, satu angle yang tambahan, iaitu daripada segi emosi dan risiko management kita. Macam mana dengan menguruskan emosi dan risiko kita, mengenali cara nak menguruskan emosi dan risiko kita boleh membantu untuk mengurangkan kerugian berturutan. Bukanlah tak rugi langsung. Rugi ni adalah benda yang biasa. Tapi nak mengelakkan benda supaya daripada kita wipe out, total loss, and a very big damage pada account kita. Okay. Okay. So disclaimer mu macam biasa. Seperti biasa sampai tak perlu cakap dah 5-6 kali kan baca. Okay. So kita skip terus lah. So overview pun seperti biasa. Kita bukan nak deep dive terlampau deep daripada biasa, tapi bukan terlalu deep. Tapi saya bagi gambaran keseluruhan supaya kita tahu secara rough idea kat mana yang kita boleh explore secara lebih mendalam untuk perbaiki trading system kita. Okay, so again, saya pernah tunjuk gambar ni sebelum ni, tapi gambar ni again relatable untuk session pada malam ini, di mana dalam trading hierarchy, of course ni maybe ada yang setuju, ada yang tak setuju tapi bagi saya ni a good pyramid untuk menunjukkan mana yang penting dan mana yang bukan tak penting tapi lebih senang untuk dibelajari dan perlu kurang difokuskan, iaitu technical analysis. Senang nak belajar, so kurangkan sikit fokus, patient, emotion, risk management susah sikit nak belajar, so kita fokus lebih dekat sana. So saya membahagikan saya punya fokus macam tu lah. Kan, so macam webinar ni kita tengok saya banyak fokus kat bahagian atas-atas ni. Okay, banyak fokus kat bahagian patient, emotion, risk management. Sebab ini yang lebih penting. Ini yang menentukan ke mana kita akan survive ataupun tidak. Okay. So 4 perkara yang kita akan pelajari pada malam ini adalah apakah ratio yang baik dalam FCPO trading dan apakah sebab di sebaliknya. Macam mana tu rancang trade harian untuk memastikan emosi dan modal dalam kawalan, ataupun supaya emosi dan modal kita stable lah. Dan macam mana kita nak plan? Ada benda kita boleh plan ahead sebelum trading bermula. Apa benda kita boleh plan ahead? So kalau ada benda yang boleh plan ahead, kita plan siap-siap untuk pastikan kita boleh survive. Maybe 1 year, 2 year, 3 year at least dalam dunia trading. Sebab sometimes kalau kita tak plan, tak sampai seminggu pun kita boleh wipe out the account kita. Tapi kita nak mengelakkan benda tu. So, orang yang fail to plan is planning to fail lah. So, kita nak plan. Apa benda kita boleh kawal, kita kawal. Apa benda tak boleh kawal, kita tak payah peduli sangat. Yang ketiga adalah beberapa emosi yang berbahaya, dangerous emotion dalam dunia trading dan cara untuk mengatasinya. Dan yang keempat adalah mindset top traders di dunia. So, macam mana top traders kat dunia ni, world traders, champion traders, macam mana mindset dorang sehingga dorang boleh consistently membuat profit, dan kita belajar daripada pengalaman-pengalaman mereka yang lepas. Okay, so ini penting juga. Kita nak belajar daripada orang yang telah berjaya kan. So kita berjaya, kita belajar daripada mereka. So bagian pertama, apakah ratio yang baik dalam FCPO trading dan apakah sebab di sebaliknya. So ini kita akan maybe siapa yang pernah join webinar saya sebelum ni, kita akan recap sedikit topik-topik yang kita pernah bincangkan sebelum ni dengan sedikit penambahan untuk yang maybe telah pernah join, tak nak bosan sangat kan, kita tambah sikit benda, kita bagi variety sikit. Tapi saya ulang sebab dia benda yang penting lah. Okay.
Alright, so konsep R multiples untuk tak pernah dengar, saya rasa saya dah ulang 3-4 session lah, 3-4 webinar saya pernah ulang benda ni. Again, untuk menunjukkan betapa saya memandang tinggilah benda ni dalam trading sistem saya. So, risiko ni adalah konsep R multiples, kita faham secara ringkas. So, risiko ni basically adalah berapa banyak yang kita rugi daripada setiap trading kita. Setiap trade kita buat, berapa tick kita akan rugi dalam FCPO. Ada yang first time join terima kasih. So, ini kita gelarkan sebagai risk awal ataupun initial risk ataupun dalam bahasa R multiples adalah 1R. So R, ni 1R. Okay? Ini adalah basically berapa tick kita nak set cut loss kita. So R multiples ni secara mudahnya adalah risk reward ratio lah. Sebab tu dia R multiple, R. Tapi R multiples ni nampak lebih gempak. Nampak lebih style lah kan. Ini Ventab yang popular kan istilah R multiples ni. Contoh trading plan mengadaptasikan prinsipal di sebalik R multiples adalah seperti ini. Contoh FCPO, kita ada satu plan. Okay, contoh kita nak long buy dekat harga 4,000. Kita nak TP 4,040 dan cut loss dekat 4,010. Okay, so cut loss level kita berapa? Cut loss level kita adalah 10 tick, betul? 4,010 tolak 4,000. So ini 10 tick ni adalah 1R. Inilah initial risk kita. Risk awal kita. 1R. Oops, salah. Kita nak potong So, padam macam tu. 1R. Okay. So, 1R adalah cut loss kita dan TP kita adalah 4R. Sebab apa? 40 ticks. So, 40 bahagi 10. So, ini sama dengan 4R lah. Ini TP kita. Okay. Simple? Faham? Kalau faham, boleh komen faham. Okay. So, kita nak berfikir dalam bentuk risk dan reward. R multiples instead of winning rate semata-mata. So, kita nak shift sistem kita daripada kita memikirkan winning rate tinggi power sistem ni. Tapi kita nak fikir dalam bentuk R multiples. Berapa banyak average R multiples ataupun berapa banyak average profit lah senang cerita daripada sistem kita. So kita tengok contoh simple trading system. So satu trading system ni ada 20% trade win, tapi setiap kali win dia dapat 10R. 10R. Okay, tapi 1R ni definition masing-masing lah ikut berapa banyak kita nak risikokan lah. Sama ada nak risikokan 7 tick, 10 tick, 15 tick, up to all of you. Sebab setiap orang ada sistem yang berlainan. Tapi dia punya asas ni sama. 1R adalah berapa kita nak set cut loss level kita. So lepas tu dia ada 70% loss. Tapi setiap loss ni 1R. Dan kemudian dia ada 10% loss dan loss ni 5R. Senang cerita ada 10 trade lah dia buat. 10 trade, 2 kali win, 7 loss, 1 loss. 7 loss, 1R, 1 lagi loss, 5R. Okay. So dengan sistem yang macam ni, adakah dia sebuah sistem yang bagus? Boleh, siapa yang boleh cuba, kalau ada pandangan, boleh share dekat bawah. Adakah dia sebuah sistem yang bagus? Okay. So, kita tengok secara visual. Visual kat sini So, tadi ada 70% loss. Okay, tengok. Bagus but not realistic. 1, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 loss. 2 kali win, 1 win 5R. So, overall 20% win rate. Tapi dia sebenarnya kalau kita kira, dia akan dapat positif 0.8R. Average 0.8R per trade ataupun sebenarnya dia masih win. Total dia sebenarnya masih win, net dia 8R. So, walaupun win rate nampak rendah, tapi dia still sebuah sistem yang bagus. Ini satu perbincangan yang panjang lagi lah. Sistem bagus ke tidak ni, perbincangan yang panjang lagi sebab kita pernah bincang sebelum ni. Tapi secara ringkasnya dia sebuah sistem yang profitable lah. Walaupun dia ada low winning rate. So, okay. Kira okay lah. Okay. Kita tengok yang seterusnya. So, katakan kalau menggunakan sistem ini, kita membuat 80 trade dengan sistem ni setahun. Secara purata, kita akan membuat 80 kali 0.8R, which is 64R. Dalam setahun. Kalau 80 trade setahun ini saham mungkin lah. Tapi FCPO mungkin 80 trade ni mungkin seminggu kot. Satu minggu. Okay, 1 minggu. So, average 64R, which is sangat bagus lah actually. Dan kalau kita set 1R kita 10 ticks, theoretically, kita akan dapat 640 ticks by the end of the week ataupun month ataupun year. Bergantung berapa banyak trade kita buat. Tapi of course, 10 trade tak cukup. Dia tak dalam bahasa statistik dia tak statistically significant lah. Banyak lagi trade kita kena ambil untuk tengok average R kita berapa dapat.
FCPO not realistic but CL boleh lah. Okay. Tak apa, saya akan tengok komen selepas ni. Bagus komen macam ni saya suka. Kita akan komen selepas ni. Apa dia? Terkacau sekejap. Kalau boleh tambah sikit komen abang. Kenapa tak realistik? Nanti saya baca. Alright. So, okay. So that's it lah. So nak kata poinnya adalah winning rate yang tinggi tak semestinya bagus. Winning rate yang rendah tak semestinya tak bagus. Kita punya fokus adalah tengok pada average R. Itu saya punya point lah. Average R kita untuk trade kita keseluruhan dapat berapa? Saya bagi satu contoh. Ini contoh trading sistem yang lain. Ini contoh nak kata winning rate yang tinggi ni. Ini winning rate tinggi. 2R each. Tapi 10% trade, loss 10R, satu lagi lend 5R. Jadinya apa? Jadinya walaupun winning rate tinggi, tapi dia hanya dapat positif 1R je net. Dan kalau kita bahagi 1 bahagi 10, average per trade dia hanya mendapat 0.1R, which is rendah berbanding sistem sebelum ni. Kalau kita compare winning rate lah. Ini nak compare winning rate. Just to emphasize the point yang winning rate tinggi tak semestinya bagus, yang rendah tak semestinya tak bagus. That's my point. So, matematik dalam FCPO. So, kalau dah memahami konsep tu tadi, formula matematik ringkas untuk buat elakkan kerugian dalam FCPO adalah kekalkan kerugian kita pada 1R. Okay, so apa-apa trade kita, berapa banyak pun R kita, risiko kita, kekalkan kerugian kita hanya pada 1R. Tetapi wajib mengambil kira kemungkinan ada trade tertentu kita akan rugi lebih daripada 1R disebabkan beberapa faktor. So ini adalah kita anggap dia sebagai outliers. Dan ini kadang-kadang terjadi. Bukannya every trade terjadi, tapi sometimes it will happen. Okay, sebab apa? Apa faktor-faktor lain? Sometimes slippage will happen. Tapi slippage ni tak happen all the time. Tapi dia happen. So kadang-kadang kita dah set satu R kita adalah 7 ticks contohnya. Tapi sebab slippage, kadang-kadang dia menjadi 2R. Daripada 7 ticks, dia slippage 7 ticks. Jadi 14 tick. So pernah terjadi, mungkin lebih lagi pernah terjadi, it's okay, itu normal. Itu benda yang bagi saya kita tak boleh nak elakkan slippage ni. So apa yang kita buat adalah faktor-faktor luar ni tadi, slippage, kemudian emosi dan disiplin. Sometimes kita dah queue dah, cut loss 1R. Tapi sebab emosi, tengok harga, alamak, asyik monitor chart kan. Tengok chart-chart macam ni kan, tengok chart, okay, kita pun kata set cut loss level sini. Tengok harga turun lah perlahan-lahan dia nak turun. Tak jadi nak naik kan, dia nak turun. Kita macam, alamak emosinya. Kita potong, cancel cut loss level ni, letak kat bawah lagi. Lepas tu sebatang dia bagi terus. Boom. Terus kena cut loss. Time kita queue tu, kena cut loss terus. Siapa yang pernah alami benda macam ni? Ini benda-benda yang saya pernah alami lah. Okay, time kita nak queue, boom, kena terus. Ataupun sometimes, apa yang saya pernah jadi juga, kita tengok nak kena, cut loss kita takut, cancel ni, kita baru nak pasang baru. Baru nak pasang baru sini, dia dah boom dulu. Tak sempat letak cut loss baru. Tak sempat. Bila tak sempat tu lagi emosi lah. Emosi, alamak, nak cut kita lagi di satu batang ke bawah lagi. Nak cut kita satu batang ke bawah lagi. Lepas tu, alamak, tu cut lah, rugi besar lah. Boom, naik ke atas. Biasa terjadi Ini benda-benda biasa. So, emosi dan disiplin liquidate terus pun possible. Pernah juga jadi kat saya. So, ini benda-benda pengalaman mengajar kita dan kita kena belajar daripada pengalaman lah. So, ini adalah faktor yang kita kena ambil kira. Possible sometimes dalam proses nak belajar, ada sometimes emosi kita terlari sikit, disiplin kita terlari sikit. So, benda-benda macam ni adalah outliers yang sometimes kita kena consider. Okay, kadang-kadang rugi mungkin 2R, 3R. So, disebabkan tu, kita kena set satu prinsipal, satu baseline, kalau boleh semua 1R. Supaya kalaulah tertiba rugi yang slippage, emosi, dia boleh di-cover nanti. Dia boleh di-cover sebab apa? Sebab kalau bila cut loss kita dah set 1R. Tapi bila kita nak take profit, kita ambil sebesar R yang boleh. Yang sesuai ekosistem kita. Okay. Contohnya, jika setiap kali rugi 1R dan setiap kali untung 4-5R, maka 20% win rate dah cukup untuk break even dan lebih sikit dah cukup untuk untung. So contoh 5 trade, rugi, win. Rugi. Net profit masih 1R. Okay, so kalau boleh kita punya TP tu besarkan. Tapi kena based on sistem kita lah. So macam style saya,
saya suka untuk ambil 4-5R punya TP. Ini style saya lah. Sometimes lebih mengikut saya punya jenis sistem. Ada sistem yang 4-5R, ada sistem yang mungkin 10R, 20R, saya lebihkan sikit. Tapi setiap kali rugi saya cuba untuk fixkan 1R. Tapi sometimes kita tewas. Tapi sebab kita tahu outliers tu akan terjadi, contohnya T6 terjadi. Bila T6 kita 5R. Okay, contoh T7 5R. Okay, let's say. Okay, tapi kita tahu outliers ni possible untuk jadi. So trade ini trade lah. Trade yang ke-8, MOC. Tak nak letakkan loss ataupun slippage, jadi 2R. T9, MOC pula. Dah loss kalian. MOC tak nak letakkan loss, jadi negatif 3R. Alright. Tapi sebab kita dah set TP kita memberikan R multiples yang besar setiap kali kita profit. 10R ni, 2 kali profit, kita boleh cover dah 2 kali loss tadi. Disebabkan emosi kita. Tapi kalau kita buat contoh sistem yang maybe bukan style saya, tapi up to masing-masing. Tapi yang buat cut loss 1R, TP 1R. So ini benda yang bagi saya agak berbahaya lah. Kan? Sebab contoh, kita setiap kali rugi, kita 1R. Setiap kali untung 1R. Bila nak TP, kita jarang emosi. Kita macam, okey lah TP. Emosi tu datang lepas kalau dia terbang lah. Tapi loss tu yang akan buat kita emosi banyak. Takut nak tekan loss. So contoh ini, kalau kita guna sistem macam tu, setiap kali untung 1R, kalaulah kita ada terkena outliers yang macam tadi, emosi lah, slippage lah, untung-untung kita tadi tu macam susah nak cover dah. Kalau kita untung 70% pun susah nak cover. Sebab kadang yang loss tu lebih besar. Dia makan kita punya profit. Walaupun sebab profit kita kecil sangat. Okay. Konsep dia macam tu. Boleh faham Slippage untung. Bukan slippage untung. Maksudnya slippage cut loss makan untung. Sebab untung kita kecil sangat. Kita set untung 1R. Ini kalau. Ini strategi yang saya tak setuju. Untung 1R. Saya tak setuju. So bagi saya, besarkan supaya elemen outliers ni tadi boleh di-cover melalui profit kita. Profit kita akan tolong coverkan. Kalau ada slippage ke, emosi ke, dia akan coverkan. Okay? Alright. So cari sistem yang boleh beri untung sebesar yang boleh supaya kita, yang maksudnya every trade dia boleh bagi 4-5R ataupun minimum 3R. Minimum 3R bagi saya lah. Supaya kita masih boleh untung walaupun ada win rate yang rendah. Sebab nak dapat win rate yang tinggi agak susah bagi saya quite hard. Kalau win rate tinggi ni dia macam kalau dapat tu okey lah, bagus. Tapi win rate tinggi tu adakah dia punya average R tinggi pula? So ada elemen-elemen tu yang kita kena tengok. Tapi kalau kita jumpa sistem yang boleh bagi average R, average profit yang okey, yang 4 to 5R for every trade, macam susah naik sampai 3R above. Tak susah. Possible. Dia depends on style masing-masing. Kalau saya buat macam tu lah, saya buat 4-5R. So keuntungan yang lebih besar jika kita dapat adjust sistem untuk dapatkan win rate yang lebih tinggi. So mana lebih mudah? Cari sistem yang low win rate ataupun big win rate. Bagi korang macam mana? Mana lagi senang? Cari sistem yang win rate tak tinggi ataupun lagi tinggi win rate lagi senang nak cari? Korang rasa macam mana? Personally, saya rasa low win rate lebih senang lah nak cari. Lebih banyak. So, bila kita dia punya thought process dia adalah, kalau kita dah jumpa, first, kita kena cari sistem yang boleh bagi average profit yang tinggi lah. So, bila dapat average profit yang tinggi, tak kisahlah dia low win rate ataupun high win rate, dia tak peduli lah. Sebab kalau low win rate pun, kalau average profit dia tinggi, kita still boleh untung walaupun dia low. Kalau big win rate, lagi banyak kita untung. That's the point. Okay? Tengok kalau big R, mana dah pen saya? Oops. Okay. Pen. Kalau big R, ni big average R, compare to small R. Kita bagi singkatan je lah. Okay, kalau dia low win rate, susah tulis guna keypad, ataupun high win rate, dua-dua akan menguntungkan kita. Tapi kalau kita hanya dapat small average R per trade, low win rate, kita akan kalah. Kita perlukan high win rate. Ini tak boleh lah. Kita perlukan high win rate. Baru sistem ni okey. So, tapi kalau kita ada big R, every trade, dua-dua, kalau tak kisahlah dia low win rate, high win rate, kita akan untung. So, for me, itulah sebab tu saya fokuskan kepada ini. Instead of fokuskan dekat win rate. So, that's my style lah.
Okay. So target sistem kita untuk ada low to medium win rate with big average R. So tak perlu cari sampai high, asalkan ada low to medium tapi ada big average R. Okay. So contoh sistem satu saya. Ni real case study lah daripada saya punya sistem. So saya ada beberapa sistem mengikut keadaan market. So ini saya dah pernah cerita dalam webinar yang lepas, dan market ada pelbagai behavior, and sometimes volatile lah, sometimes apa. Boleh bagi big R. Boleh bagi big R. So ini satu contoh sistem saya, low win rate tapi ada high average R. So contoh basically panjang lah, dia punya page panjang panjang, tapi dia punya total adalah 11,900 realized profit. Okay, so saya bagi dia punya case study. Okay. Yes, boleh je kalau market trending, betul. So ini adalah saya kita analyse trade saya. Alright. So total RM for trade yang saya masuk, ini total ya, total profit. So berapa bilangan lot saya masuk adalah dekat sini. Okay. So average ringgit per lot dekat sini. So saya bagilah average ringgit per lot berapa dapat. Kemudian R multiples. So saya bahagikan, saya setkan R multiples, profit ni tadi kepada dalam bentuk R multiples. Kita tengok dalam R multiples kan. So akan dapat dekat sini. Kemudian R multiples ni sorted ni saya susun R multiples ni tadi. Daripada paling rendah sampai paling tinggi. Okay. Kemudian komen ni saya extra je lah. Ni contoh journal. Contoh trading journal saya. Okay. So bila kita kira, saya net profit 11,900. Okay. Macam gambar ni lah. Gambar tu 11,900. So number of trades ada 39. Number of win 12 sahaja. Nampak? Very, very small lah. Net loss 27. Number of loss 27. Win rate kalau dikira adalah 30.7%. So bagi saya rendah lah, 30.7%. Tapi macam mana dengan win rate macam ni, saya masih boleh dapat profit. 11,900 tak adalah besar sangat sebenarnya. Kalau mengikut lot saya ni, tapi saya ada buat mistake lah. So ini mistake yang outliers yang saya dah buat. Despite one lot or 10 loss. Yes, betul, consistent. Tak sure, tak ingat yang ni bila punya. Saya lupa tengok tarikh dia. Okay, apa nak cakap tadi ya? Okay, so low win rate. So mengambil kira ada outliers. Kadang-kadang bila loss besar, contohnya kita tengok sini antara loss besar yang kalau tengok sini saya dah dapat profit 20,000, 13,000. So kira kalau kita stop masa tu dah 30,000 untung. Tapi kita trade juga. Kita trade. So adalah loss yang berturutan. Pam, stop berturutan. Ada loss yang berturutan lagi banyak. Ini berturutan. So saya tak ingat lah dia punya reason ni sebab apa. Ni satu hari, bukan seminggu, satu hari. Ni trade sehari intraday. So mungkin ada loss macam-macam reason lah. Mungkin loss emosi ke. So many reason boleh jadi. Tapi whatever reason it is, disebabkan saya follow my system, so ada sistem yang saya dapat sampai 40R. Ni 40R 33R, 33R. So ini yang mengubah keadaan lah. Jadi 33 trade ni dia mengubah tolong sistem saya lain. So walaupun loss banyak tempat lain, tapi sebab 3 ni saya dapat sampai 40R, 33R. So it helps. Tolong buffer losses yang lain. Tapi kalau tengok losses lain, kalau kita tengok in average, boleh nampak, yes, entry sehari, betul. So average-nya saya loss dalam 1R. Bolehlah 1.375, 0.75, 1.625, 1.125, 75. Okay, sometimes 3R loss, sometimes 2. Nampak? Ada beberapa keadaan terlebih. Ini emosi, maybe emosi, 10. Ini mungkin 10R, loss 10R. So mungkin emosi, kemudian ada 3, 4, 3. Okay, ini mungkin slippage ke apa, tak sure lah. Tak ingat dah. Okay, tapi kalau tengok majority, saya cuba konsistenkan dekat 1R. Kalau boleh nampak contoh sini saya cuba konsistenkan 1R. Macam ni contoh pula profit yang 1R, yang tak sampai 1R, most probably sebab kena trailing stop ataupun break even point. Ini kena break even point. Loss nearly 1R tapi tak kena. Ni pun maybe sebab kena cut loss saya naikkan. Okay. Main point saya adalah bukan nak kata saya power. Tak, saya tak power pun. Tapi nak tunjuk sistem. Tunjuk how I use my system lah. So, bila kita kira, average R expectancy kita adalah 1.9. So, untuk setiap trade saya buat, saya akan dapat 1.9R.
walaupun loss banyak, tapi every trade average dia 1.9 R dapat. Kemudian standard deviation adalah 10.3. So besar, standard deviation ni kira besar. Yang ni mungkin yang tak faham, saya pernah cerita dalam sebelum ni punya webinar tentang SQN, standard deviation ni. Tapi saya tak ceritalah sini just untuk kata. So mengikut sistem SQN, actually my system yang ni adalah average system je, 1.14. Dia punya calculation. Tak adalah gempak sangat, tapi good enough untuk buat profit. Okay, so nampak my kesimpulan adalah walaupun win rate yang rendah, kalau ada average R yang tinggi, kita masih boleh buat profit. Itulah point dia. Okay. Case study 2, average win rate, average R. Tak sempat letak. Okay, tak sempat letak. So, saya nak highlight apa semua kan. Tak sempat buat. So, tak apa, kita abaikan lah yang ni. Maybe next time. Okay, so for bahagian 1, berapa minit dah? Aduh, okay. Ada setengah jam lagi. Okay, so for bahagian 1, okay. Okay, kita tengok bahagian 2. So macam mana kita nak merancang trade harian untuk memastikan emosi dan modal dalam kawalan? So ada dua benda yang saya nak tekankan, iaitu milestones dan risk planning. Okay, so milestones. Apa maksud milestone? Sebelum kita mulakan trade, so ini benda yang dalam antara student-student saya emphasizekanlah benda ni. Tapi nak buat kita buat ni ikut masing-masing. Tapi ini benda yang saya personally, masa saya masuk dunia FCPO, benda ni yang saya belajar dan diajar, dan saya merasakan benda ni berguna kan, supaya kita tak jump terus kepada real trade, tapi kita set milestone, iaitu target apa kita nak capai, dan set beberapa target. Contohnya, bila kita dah capai satu milestone ataupun satu target, kita jump kepada next milestone. Contohnya mungkin dalam tempat kerja lah kan, mungkin dalam kehidupan education lah. Mungkin milestone kita pertama adalah UPSR nak lepas. Kemudian PMR kita nak lepaskan. Kemudian SPM nak lepaskan. Contoh macam tu. Ataupun sebelum SPM, kita punya target adalah trial yang pertama kita kena dapat 5A contohnya. Trial kedua kena tinggi sikit. SPM baru boleh straight A. Contoh macam tu. Itulah milestone. So dalam trading pun saya cuba adaptationkan benda yang sama, adaptasikan benda yang sama. Di mana contoh milestone yang kita boleh buat, this is general idea yang saya buat juga untuk student saya, tapi maybe korang boleh buat juga untuk masing-masing. Okay, contoh milestone yang pertama adalah kita set. Buat paper trade dahulu dan aim dapat 100% dalam paper trade kita. Okay, so ini target kita letak diri sendiri untuk pastikan apa yang kita dah belajar, setup kita, kita boleh replicate dalam paper trade. Paper trade ni is nothing tau. Macam dia tak ada emosi apa semua. So, tak cukup kuat lah, tak cukup strong. Tapi bagi saya, at least kena buat juga supaya kita dapat, panggil apa ya, kita boleh, apa baik bahasa dia, get used kepada setup tu. Dia tak real, tak emosi, banyak elemen yang tak ada, tapi at least kita faham. Dia nak uji kefahaman. Faham ke tak cara nak tengok semua. So, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maybe kita boleh buat. Okay, ulang lagi sekali. Milestone yang pertama. Adakah yang pertama ni hanya fluke semata-mata, kebetulan, ataupun kita boleh replicate lagi sekali. So, kita try second time. Bila second time, dah 2 kali dapat, okay lah, confident mungkin dah naik. Kita buat milestone ketiga, start real trade, achieve real 100%. Tadi, 100% paper trade, sekarang 100% real. Ataupun maybe nak start small, achieve real 50% and withdraw the 50%. So, up to you guys, apa yang masing-masing korang nak buat. So, ini contoh. Kemudian letak lagi milestone keempat. Milestone sampai berapa? Okay, contoh milestone berapa? So, set lah ikut masing-masing punya milestone. Contoh milestone saya yang next, maybe nak capai 100,000 per day. Contohnya lah, kan, intraday. Ataupun next nanti mungkin 1 juta sebulan, contohnya. So, as kita makin konsisten dalam dunia trading, milestone kita akan semakin besar lah. Dan kita kena set benda tu supaya kita ada target untuk capai. Mungkin milestone yang tengah-tengah sikit, bila dah konsisten, setiap bulan RM5,000, contohnya. Ataupun ikut harian, ataupun ikut mingguan, ikut bulanan. Up to you guys, masing-masing. Tapi better untuk buat supaya korang tahu ada target nak dikejar. 1 million possible? Saya rasa possible. Cuma saya tak dapat buat lagi lah. Tapi saya rasa possible. Kan? 1 million ni bayangkan macam ni lah. Bila kita dah grow account, nak dapat intraday 100,000 pun possible. Kalau kita gunakan lot yang banyak lah. Mungkin 40 lots, 50 lots boleh dapat. Dan 100,000 ni kalau kita bahagi berapa? Berapa ticks? Okay, bahagilah. Saya nak bahagi pening bulan. 40 ticks, 1,000 kan.
40 ticks 4,000 ticks. Contoh 4,000 ticks. Kalau kita ada 40 lot, 140 lot, 100 ticks setiap lot dah boleh dapat. So dia akan main macam tu lah bila dah besar nanti. Okay. Stories planning. Okay. Stories planning pula, mulakan dengan ada realistic expectation. So kita tidak akan jadi power dalam dunia trading dengan cepat. Possible untuk ambil masa bertahun-tahun. Saya personally pun ambil masa bertahun-tahun sejak 2017-2018 saya start. Bertahun lah ambil masa. Awal-awal pun banyak loss, MC, restart balik. Nak give up, dah give up, masuk balik. So banyak journey dalam dunia trading sampai saya jumpa my sweet spot, style yang ngam dengan saya dan setup yang sesuai dengan jiwa saya. Dan then dia akan mula jadi konsisten. Saya nampak apa yang saya miss awal-awal dahulu. So ini yang pertama. MC is kira wipe out account lah. Okay, sambil belajar trading, teruskan belajar besarkan allocation modal dan tambah income dengan cara yang lain. So jangan berharap dengan trading terus masa awal-awal dalam kita punya dunia trading kan. Dan kita, of course, tujuan trading kita sebab kita nak tambah income. Tapi nak betul-betul power ataupun consistent dalam trading will take time. So teruskan untuk cari cara tambah upgrade skill kita, tambah income dengan cara-cara yang lain. Kan buat kerja lain ke apa yang kita boleh buat, tambahkan income supaya kalau kita loss dekat trading ni, at least kita ada buffer tempat lain. Ini kira macam proses belajar lah, senang cerita. Diuran pembelajaran. That's what I did before ni. So modal ideal awal adalah 100% daripada margin asal sebagai buffer risiko kita. Ini adalah cadangan saya. So contohnya kalau korang nak full margin 10,000 sekarang, modal ideal adalah 20,000. Kalau korang nak half margin 5,000, modal ideal adalah 10,000. So that is my suggestion. Supaya kenapa 100% ni is just nice untuk korang ada ruang bila korang dah start trade bukan start trade kosong start trade yang dah faham setup apa semua. Sekarang tinggal nak belajar emosi, behavior market. Itu benda yang kena belajar daripada real trade. So 100% ni adalah yang good enough supaya korang tak kalut sangat. Tak adalah sehari dua terus kalau masuk contoh ngam-ngaman 5,500 half margin. Satu trade mungkin dah settle. Kita tak nak macam tu lah. So tambah lagi. So better 100% supaya ada buffer untuk korang continuously belajar. Ingat yang kita mungkin ambil masa bertahun untuk dapatkan profitable trades. Saya ambil masa bertahun. So berapa banyak modal real trades yang kita perlukan untuk tampung potensi kerugian kita. So ini adalah planning. Kita tak nak tu berlaku. Tapi ini adalah planning, risiko planning. Pengawalan risiko sebenarnya, risk planning. So kita kena be realistic. So mungkin 100% ni mungkin akan burn. Tambah lagi, which is bagi saya very normal lah dalam FCPO especially. Tapi kalau boleh kita tak nak burn banyak sangat modal. Dan kita kena cari cara macam mana nak pendekkan learning curve kita. Macam mana proses pembelajaran tu kita nak pendekkan supaya kita tak lalu batu-bata hutan-hutan, pokok-pokok semua kan. Kita nak kena tebas. Macam mana kita nak pendekkan learning curve tu? Korang rasa macam mana nak pendekkan learning curve? Tanya audience saya pula. Oops. Okay. So katakan kita hadkan rugi sehari adalah 7 ticks. Maka contoh satu hari 7 ticks je nak loss, which is bagi saya tak realistik lah. Tapi contohnya, ini adalah theoretically maka sebulan adalah 20 kali 7, 140 ticks. 3,500. Setahun 3,500 kali 12, 38,000. A big amount. So dan tak semua orang akan dapat. Tak semua orang akan mampu kalau hari-hari loss je kan. Tapi ini contoh situasi. Saya kata ini contoh situasi kalau trade hari-hari dan setiap kali trade terus loss. Dan kita hadkan minimal kerugian hanya satu R sahaja. So, ini adalah tapi persoalan yang saya nak timbulkan adalah modal kita cukup ke tidak untuk kita bertahan selama setahun dalam dunia trading. Ataupun kita akan give up sebelum sampai tempoh masa. Sebelum sampai tempoh masa. So, ini benda yang kita fikirkan lah. Maybe kadang-kadang sebab kita give up awal, sebab modal tak cukup, kita give up awal. Sedangkan kalau modal kita ekstra sikit, kita dapat belajar lebih sikit, kita dah capai dah. Kita boleh dapat dah apa yang benda kita perlukan. Lepas tu kita boleh cover modal kita. Mungkin
So banyaklah kemungkinan yang ada. Tapi secara kita tengok apa yang on surface lah, on surface. Dan apa yang possible, worst case situation, worst case scenario yang possible untuk jadi. Tapi ini kalau satu hari contoh kita hadkan 1R, tapi hari kedua, hari Selasa, hari Rabu dapat profit, hari Khamis profit, actually dah cover dah. Tapi ini adalah orang kata worst case scenario lah, worst case scenario. Okay, so sebab tu penting untuk kita jangan terus bergantung dengan FCPO, tapi tambah income lain juga. At least kalau worst case jadi, kita dapat buffer sikit. Macam tu lah. Okay. Tapi ini kalau rugi sehari, ini macam umpama very worst case lah, nak kata worst case. Alright. Kalau tak cukup modal, apa perlu buat? Tapi kalau rasa benda tu teruk sangat dan kita memang tak cukup modal, maka yang kita perlu buat adalah cepatkan learning curve kita. Kurangkan potensi kerugian. Maybe kalau kita tak cepatkan learning curve, kita akan rugi lebih banyak. Ataupun kurangkan trades. Contoh, Isnin dah trade, rugi terus. Mungkin Selasa kita relax. Kita tengok dulu. Okay, belajar balik. Rabu trade balik. Macam tu lah. Rabu rugi juga. Khamis cuti, Jumaat trade balik. So dia kena kurangkan number of trades kalau kita tak cukup modal. So itu caranya yang ada supaya kita at least boleh bertahan. Kalau modal tak cukup, contoh modal ada 19,000. Kita kena kurangkanlah bilangan trade hari kita kepada 2. Contoh, ni semua contoh contoh yang kita boleh buat. Okay. Ataupun increasekan income untuk besarkan modal secara berterusan. Supaya kalau kita loss, kita ada buffer. So, berapa tahun yang kita mungkin akan ambil masa untuk betul-betul boleh konsisten dapat trade. Kira modal yang realistik yang mungkin kita perlukan. So, ini kira masing-masing. Ikut kita punya expectation, worst case scenario untuk diri kita. So, kira supaya kita tak expect yang terus boleh dapat 5,000, 10,000. Tapi at least kita tahu, okay, mungkin ambil masa setahun, 2 tahun. Tak apa, 2 tahun ni ada proses pembelajaran. Tapi selepas 2 tahun, kita dah boleh everyday buat profit. Contohnya. Bukan everyday. Ada hari akan loss. Tapi boleh consistently dapat net profit every month. Contohnya. So, kita jangan orang kata nak terburu-buru lah. Nak terus konsisten. It will take time. But it will be rewardable lah. Once kita dapat overcome that hurdle. Okay. So, ideally juga, katakan kita ada 100% buffer untuk half margin. So, RM5,000 buffer ni adalah bersama dengan 200 ticks. So, dengan 200 tick, berapa lama kita boleh bertahan? Contoh, kalau setiap cut loss kita adalah 10 tick. So, 20 trade dah cukup dah untuk settlekan RM200, 200 ticks ni. 10 trade. 20 trade. So, 20 trade ni tak banyak lah. Satu hari pun boleh settle. So, kita kena manage benda tu lah. Kalau kita memang ada limited modal, kena manage. Kalau 20 trade dah boleh settle sebenarnya margin kita, kalau kita loss semua, maksudnya kalau kita nak survive sebulan, 20 tu kena bahagi 20 hari dalam sebulan. So, 2 trade sehari sahaja kita target untuk loss. Contohnya. Okay? So, berapa lama kita boleh bertahan dengan buffer? Dan kira juga berapa expectancy R multiple sistem kita. Ataupun dalam bahasa mudahnya adalah berapa purata average R setiap trade kita. Dan masukkan buffer ni ke dalam sistem. Tengok, kalau kita dapat setiap trade kita dapat average, contoh macam saya tadi 1 point something. So maksudnya kita boleh survive lah. Okay. So berapa average R kita boleh dapat dalam sehari based on sistem kita. So ni benda-benda kita kena kira. Dia kena kira matematik, ada analyzing sikit. Supaya kita tak, sebab trading ni bukan sekadar trade sahaja, tapi kita kena memastikan sistem kita okay, buffer kita cukup. Sebab banyak elemen yang terlibat untuk memastikan kita boleh survive dalam trading. Dan setkan juga limit berapa loss sehari based on R multiples kita. Okay, kemudian sekejap. Memang nampaknya macam nak ambil bateri. Saya ambil charger sekejap. Tapi sambil saya menunggu saya ambil charger, untuk kita masuk bahagian ketiga. So dalam dunia trading ni ada banyak emosi yang berbahaya. Dan saya nak sharekan, saya tak boleh nak sharekan semua sebab ada banyak dan tak cukup masa. Kita ada 15 minit lagi. Tapi saya akan kongsikan maybe 1 ataupun 2. Ikut masa lah, maybe 1 lah. So korang rasa dalam 8 emosi ni, okay, ada 8 emosi dekat sini. Manakah emosi yang korang rasa paling korang terkena dengan diri masing-masing dan yang paling korang rasa susah untuk settlekan? So, kita akan ulas emosi itu. Okay, so saya bagi masa 1 minit untuk korang chat. Sambil saya ambil charger sekejap. So, apa yang saya nak cerita ni adalah berdasarkan buku Trade Like a Shark daripada, apa nama dia?
John Burns saya tak ingat nama penulis dia. So saya pernah sharekan benda ni dahulu, tapi saya suka, saya rasa benda ni benda yang perlu ditekankan balik. Dan dalam webinar yang akan datang bulan depan, ada Bursa Malaysia dan Excellent juga, saya akan deep dive lebih dalam lagi tentang emosi ni. Deep dive lebih dalam. Ni saya akan sentuh surface. So next month akan deep dive lebih dalam. So kalau korang berminat, nanti join lah. Okay, yang ni kita akan tengok secara step by step macam mana nak mengatasi emosi-emosi ni. Ada beberapa yang saya akan tekankan. Okay. So, so tadi apa? Fear. Okay, fear. Okay. So fear. Fear is bigger than reality. So ini adalah satu perkataan yang saya suka. Okay. Kalau tengok satu quote by Dozan Tamata. Most of your fears are much bigger in your mind than in reality. You will see as soon as you face them. Dan benda ni betul. Okay, bila saham jatuh, kan, sebab ketakutan kita, ataupun ini saham ni, sebab buku ni banyak pasal saham, tapi dia relatable untuk futures juga. So contoh, bila FCPO jatuh, contohnya bila dia spike sekali kan, kita punya ketakutan, kalau kita tengah long masa tu, kita selalu rasa macam dia ni kan daripada 4,000-an, dia pecah je support, macam dia terus pergi 2,000. Ketakutan kita, alamak, nak wipe out dekat ni, nak wipe out ni. Sometimes ada rasa macam tu. Habislah kan, kalau especially kalau dia tengah zoom. Kita akan rasa macam alamak, dah tak ada harapan nak long. So Mark Douglas dia ada membahagikan. Fear ni ada macam-macam jenis. Okay. Kita ada fear of being wrong. Okay. Kita ada fear of being wrong. Kan, takut salah. Bila nak entry je kita takut. Alamak, betul ke? Kalau dah long kan, dah naik, dia turun balik sekejap. Kita takut dah. Kan? Dah long dah. Betul dah. Dia turun balik kejap. Alamak, kita takut dah. Alamak, aku silap ke? Dia naik balik. Okey, betul ni. Turun balik. Alamak, silap ke? Kita takut. Ataupun, kita tahu dah nak long. Setup dah ada contohnya. Tapi kita takut nak entry sebab kita takut salah juga. Takut keputusan kita salah. Kita takut kalau kita entry je kan, chart tengah macam ni, dia tengah buat pullback contohnya di sini. Kita nak long je kita takut. Alamak, kalau tertiba dia jatuh macam mana? Takut juga. Kan, fear of losing. Itu fear of losing kan juga. Kemudian fear of leaving money on the table. Kadang-kadang takut juga. Kan kita dah biarkan naik, kita takut. Alamak, kalau aku tak TP sekarang, kalau dia jatuh lagi macam mana? Nak biarkan dia bergerak terus naik ke atas sampai TP kita sini pun ada ketakutan. Lepas tu kalau dia naik spike terus, ni contoh padam Okay, dia naik terus, kita takut pula FOMO. Fear of missing out. Alamak, tak sempat masuk terus lah. Terus entry kat sini. Time tu lah dia jatuh ke bawah. So macam-macam jenis ketakutan yang ada dalam perasaan diri kita. Dan ini contribute, mengikut Mark Douglas, dia kata 90 to 95% of error kita buat dalam trading, kan banyak error kita buat, tapi dalam banyak-banyak error ni, maybe 90% disebabkan ketakutan kita ni. Ada opportunity, setup dah tahu, technical analysis dah okay, tapi fear ni mengacau kita daripada execute plan asal kita. Bila FOMO, kita tahu kan, patutnya entry kat bawah ni, tunggulah dia pull back. Tapi FOMO, takut dia tak pull back, terus masuk. Macam tu lah, itu ketakutan yang biasa. So, ini satu cerita daripada Eric. Ini antara student kepada Steve Robbins, nama dia. Lebih kurang lah. Okay, dia kata, dia pernah beli saham harga 27 sen. Sekarang harga 21 sen. Tapi dia tak nak cut loss, sebab dia takut kalau dia cut loss, dia rebound tinggi. Kau pernah rasa tak? FCPO pun sama. Dah beli 4,000 kat sini, 4K. Dah beli dah. Sekali dia jatuh. Tapi takut nak cut loss, sebab takut time cut loss tu dia naik. Boom sana. Sebab pernah terjadi. Dia takut tu sebab apa? Sebab pernah terjadi benda macam tu. Mungkin pernah ada pengalaman macam tu. Dan saya pernah benda macam tu jadi kat saya. Dulu saya pernah, kalau nak cerita lah. Disebabkan, bila saya tengok kan, masa saya trade, ini 2018 kot. Masa saya trade, setiap kali saya cut loss, contohlah harga bergerak macam ni. Okay. Contoh, okay, lepas tu macam tu. Lepas tu macam tu balik. Okay. So, ini contoh chart lah. Okay. Contoh saya long dekat sini. Saya cut loss dekat sini. Okay. Bila lepas cut loss, kita tengok, lepas beberapa hari, dia naik balik. Kalau aku tak cut loss, sudah untung dah. Itu fikiran yang ada masa tu. Okay, lepas tu contoh short juga.
Contoh dekat mana? Okey, contohlah dekat sini shot. Okey, shot dekat sini. Kat loss dekat sini. Dia kena kat loss. Tapi beberapa hari lepas tu, rupanya kalau kita tak kat loss, dia akan turun bawah juga. Dapat profit lagi. Pernah tak rasa macam tu? Ni benda saya pernah alami lah. So, perasaan tu menyebabkan saya takut nak jual. Sebab saya takut jadi macam ni lah. Dia lepas beberapa hari, dia rebound balik. Rugi lah jual. Macam tu. Tak pernah rasa. Easy way adalah masuk balik. Tapi ini just cerita pengalaman yang sama lah dengan Eric ni. So disebabkan benda tu jadi, last tak jual. Last apa yang saya buat masa tu adalah kita switch, kita biar je lah kan. Bila profit baru kita TP. Tak ada cut loss. Masa tu saya punya strategi adalah no cut loss. Agak kelakar. Tapi time tu dia tak volatile macam sekarang. Dulu tak berapa volatile. Tapi strategi masa tu macam tu lah. Jatuh average. Tak ada cut loss ni. So, pernah berjaya, tapi bila loss sekali je memang dia wipe out terus. So, itu adalah pengalaman yang bila sekarang ingat balik rasa kelakar lah. Pernah rasa macam tu. Dan saya boleh relatable lah dengan benda ni. Tapi, kalau kita nak menjadi seorang jerung, seekor jerung, dalam FCP pun nak jerung ni bukan dalam erti kata modal besar, tapi dalam erti kata kita ada emosi seorang jerung. Dan jerung dia takkan biarkan, contoh ini FCPO, tak kisahlah dia saham ke FCPO, dia takkan biarkan FCPO dia loss lebih daripada certain amount. Contohnya, maksimum adalah 20 ticks. Contoh. Dia takkan biarkan lebih. Ataupun dia takkan biarkan lebih daripada 10% daripada modal yang dia ada. So, whatever it is, kita kena ingat benda ni. So, jangan, kalau kita nak mereplicate untuk menjadi orang yang beremosi seperti jerung, kita jangan biarkan losses kita tak di-cut dengan ketakutan yang macam ni. Dan orang ni, saya dulu, Eric pun sama, dia ada FOMO on recovery. Dia takut dia miss bila recover nanti. Bila dia pump ke atas, dia dah cut loss, dia takut tak sempat nak masuk balik. Nah, itulah fear yang dia ada. Dan saya rasa some of us ada benda tu. Okay? Dan conquering fear. So, fear menyebabkan kita banyak buat silap. Kan beli masa yang silap, kan beli masa silap lah, jual masa yang silap. Beli time semua orang beli, jual time semua orang jual. Ataupun sorry, mungkin saya terbalik. Mungkin beli time semua orang jual. Jual. Baru make sense kan? Jual time semua orang beli. Ini mungkin dalam saham lah. Best time to buy is when everyone is fearful ni dalam saham lah. Ini pun saham, so it's okay. Tak relatable sangat dengan kita. Tapi apa nak buat, bila kita terasa fear macam ni adalah, bila rasa je, kan, kita rasa FOMO, ataupun rasa macam fear takut nak masuk ke apa, supaya kita tak buat something impulsively, kan, ikut kita punya perasaan sangat, bila rasa je benda macam tu, buat benda lain. Tutup chat. Ini benda yang saya pernah buat dan saya rasa bagus lah. Kan, bila kita form 1, masa tu betul-betul lah. Sebab kadang-kadang lot kita masuk besar. Nak tekan lah 10 lot kan. Boleh ni naik jauh kan. Tapi kita dah tak ikut setup kita sangat. Kadang-kadang apa saya buat, phone saya baling terus. Tak ada piyap. Baling, literally baling lah. Letak, baling kat katil lah. Baling kat katil, okay? Tenang. Macam tu lah, nak bagi tenang balik diri. Perasaan ni kadang-kadang ada lah, emosi naik dan turun. Kadang-kadang betul-betul takut terlepas. Jangan, buang dulu. So benda tu supaya bila tak tengok chat, kita tenang sikit. Dan so clear head kita, clearkan kepala kita dan be logical balik. Jangan terikut dengan emosi tadi. Okay, tapi ini benda yang simple. Nanti bulan depan kita akan dig dalam lagi. Apa sebenarnya emosi tu? Baling kat dinding phone terus tak boleh trade lah. Memang terus tak trade. Bagus tak? Okay. Kemudian ni satu lagi lah. Student dia, Fiona Fear Killing Plan. Ini cara style dia. Okay, masa tu memang 4% je saham naik. Ini dalam konteks saham. Tapi maksudnya masa tu tak banyak opportunity lah. Contoh dalam CPO tak banyak opportunity. Market kadang-kadang very volatile pun tak bagus. Kadang-kadang very ranging pun tak bagus. Dia ikut kita punya style strategi. So apa yang dia buat masa tu, dia baca The Naked Trader, buat physical activity, look at history, menulis. Jangan demotivate diri sendiri. Tapi kesimpulannya adalah do nothing, tapi at least boleh buat something lah lepas tu. Bila tak ada setup, relax dulu. Bila ada setup, kita datang balik. Okay. So itu tentang fear. Okay, tapi sebab tak banyak masa, kita cover satu sahaja. Kita kena terus pergi yang next one. Kalau tak banyak lagi sebenarnya. Alright. Okay. Ini antara benda yang saya suka nak share jugalah. Tapi pun banyak juga nak share.
So maybe boleh pilih satu ataupun dua lah. Okay, so first mungkin dalam bahagian ni ada 7. Mana yang korang rasakan korang nak tahu? Okay, baru kita akan masuk ke dalam benda tu. Antara 1 sampai 7, tulis nombor. Korang rasa mana yang korang paling nak tahu? Kita akan tengok tu dulu. Okay, saya tengok ada nombor 2 lagi. Yang lain, nombor 4. Tengok mana yang majoriti lah. Majoriti mana? 2, 4, 5. Ada tak ada majoriti lagi ni. 2, 4, 5, 2, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 6, 4, 3. Okay, majoriti nampak macam 4. Apa nak buat kalau ada losses memanjang? Lepas 4, maybe 2. Kita akan tengok 2. Okay. So ini adalah mindset top traders dunia lah. Antara champion trader dekat dunia. Siapakah champion trader tu? Ada 4 orang ni. Ni ada banyak lagi nak share. Tapi kita akan pilih satu juga kalau sempat daripada sini. So antara trader terhebat di dunia. So Mark Minervini. So ini adalah trader yang top traders. Dan Mark Minervini pernah menang US Investing Championship. Return lebih 100% dalam setahun. David Ryan, 3 kali pemenang US Investing Championship. Dan Zenger pernah turn $10,000 menjadi $18 million. Mark Ritchie, anak kepada Market Wizard, Mark Ritchie juga, pernah capai 100% return dalam 3-digit return challenge by Mark Minervini, antara student Mark Minervini. So, dorang ni, of course, konteks dorang adalah dunia saham. Dorang top trader dunia saham. Sebab tak banyak sangat buku dan orang expose pasal dunia futures ni, walaupun ramai ada. Tapi ini adalah benda-benda yang kita boleh belajar daripada mereka sebagai trader. Walaupun dorang saham, tapi futures pun kita boleh applicable kan, apply kan benda yang sama. It is applicable. Okay. So, contoh tadi adalah nombor 3, nombor 4, betul? Okay. So, kalau ada losses memanjang, apa perubahan kita nak buat pada trading kita? So, kita tengok Mark Minervini kata apa. So, Mark Minervini kata, kalau kita losses memanjang, trade lebih kecil. Lagi banyak loss, lagi kecil trade. Okay. So, macam mana kita nak bagi dia dalam konteks FCPO, apa yang saya buat? So, bila kita loss memanjang, trade lebih kecil, apa yang kita boleh buat adalah cut loss kita. Itu benda yang kita boleh adjust. Cut loss kita kecilkan. Kalau awal-awal 10 ticks, kita cari setup yang ada cut loss yang lebih kecil. 7 ticks, 5 ticks. Possible. Jangan kata tak possible sebab saya pernah buat. So, very possible. So, kalau loss lagi, kecilkan lagi. Itu pertama, daripada segi cut loss. Yang kedua pula adalah, kalau kita loss panjang, kurangkan number of trades kita. Pada losses sepanjang 5 kali trade loss, stop dulu. Ataupun kalau dah kita set quota, satu hari berapa kali je nak trade. Contoh 5 kali. Okay, 5 kali trade, 4 kali loss, 1 kali win. Esoknya kurangkan, 4 kali je trade. So ini faktor-faktor yang kita boleh kawal. Kita tak boleh kawal kita loss ataupun tidak. Tapi kita boleh belajar daripada benda tu dan kita boleh kawal cut loss level, berapa banyak nak trade, ini benda kita boleh kawal. Okay, so itu beberapa antara benda lah kita boleh belajar, kita boleh buat. Dan kalau ada strict, kalau kecilkan stop loss lagilah cepat kena stop. Tak semestinya. Itu adalah perception kita mengikut setup kita. Ada je setup kita boleh dapat. Maksudnya kena cari cara. Macam mana untuk trade, kalau kecil stop loss pun okey. Ada cara dia, bukan tak ada cara. Tak semestinya kecil stop loss akan kena stop loss selalu. Orang kata itu adalah sometimes ada belief macam tu lah. Tapi saya tak setuju sebab saya pernah buat benda macam tu. Macam bila cut loss, kita cut loss kecil sikit. Maybe tak adalah sampai 3 mungkin terlampau kecil. Tapi kalau market tak volatile sangat, kita boleh ambil 5 ataupun 7. Okay. Dan kalau antara yang kedua juga, kalau ada strict losses banyak sangat, maybe mungkin sebab keadaan market tak sesuai dengan setup kita. So ini pula kalau nak cerita panjang lagi, webinar yang lepas ataupun 2 yang lepas saya pernah cerita. In which market ni pun ada macam-macam behavior. Kan ada behavior yang nombor 1 contoh, behavior nombor 2, behavior nombor 3. Tapi setup kita maybe sesuai dengan behavior nombor 1 sahaja. So kalau banyak sangat loss, tapi kita dah tahu setup kita ni sebenarnya profitable. Pernah terbukti profit dalam market-market sebelum ni. Tapi kita tak tahu rupanya market ni ada macam-macam behavior. So, bila dah kena strict loss memanjang, apa yang kita boleh buat adalah reassess, reanalyze. Adakah market sekarang maybe terlampau ranging contohnya. So, kita sesuai. Kita punya market, kita punya sistem sesuai kalau market trending. So, bila market ranging tak sesuai, kita stop. Sebab sistem kita tak sesuai dengan market macam tu. Kalau nak,
cari sistem ekstra yang sesuai dengan market macam tu pula. Nah, itu yang saya buat lah. Kan? Sebab tu sistem saya tadi kalau tengok ada sistem 1, sistem 2, sistem 3. Sebab saya mengikut behavior market. Kemudian David Ryan pun dia ada nasihat yang sama. Setiap kali loss, kalau loss, trade smaller and smaller. Nah, kalau saham senang lah kan, kecilkan modal. Tapi sebab FCPO fix modal, apa yang kita boleh buat? Satu lagi adalah kalau kita jenis trade banyak lot, kecilkan lot lah. Tapi again, kalau tak dapat, number of trades dan cut loss. Dan mungkin kalau sebelum ni kita cut loss kita 15, kecilkan cut loss kita. Dan kemudian slow down dan cuba untuk tidak gelojoh, cover losses tadi itu dengan satu trade. Dan benda ni selalu jadi. Tapi macam contoh kan, satu hari tu kita dah 4 kali loss. Apa yang selalu jadi, bukan ada 2 je, ada 6 yang saya cerita. Ini saya punya mazhab lah. Tapi ikut masing-masing, dia tak adalah fix kan. Dia bukan macam Quran ke apa. Dia adalah ijtihad. Bagi saya ada 6, tapi kita boleh tambahkan, boleh kurangkan ikut kita punya style. Okay. So kita jangan gelojoh nak cover loss dengan satu trade sebab saya pernah buat benda ni lah. So saya still rasa ramai orang akan rasa benda yang sama. Contohnya pagi dah loss. Kita pun berharap petang ni harap cover loss. Benda tu normal, perasaan of course semua kita tak nak loss. Kalau boleh satu hari tu tak nak loss. Tapi dia adalah satu mindset yang kurang bagus sebab dia akan membuatkan kita gelojoh ataupun kita over trade ataupun memaksa trade. Tak ada setup, kita paksa ada setup. So mindset tu buat macam tu. So apa mindset yang sepatutnya bagi saya adalah jangan fikir pasal cover loss. Fikir pasal setup ada ke tidak. Kalau ada trade, kalau loss juga tak boleh buat apa. So tunggu the next setup ada. Tapi yang penting mestilah terbukti setup kita ni tadi is profitable lah. Maksudnya sebelum ni kita dah tahu, kita dah test. Kalau kita buat benda ni sebulan, contohnya ada 100 trades, biasanya mesti untung. So kalau loss pun, 1 loss, 2 loss, hari tu pun loss pun, kita tak kisah. Ada next day lagi. Yes, betul. Trading is an art, not science. Betul. Okay, boleh faham point ni? So ini emosi yang kena cuba belajar lah. Ada masa mungkin terus berhenti untuk beberapa hari. So nak rest kejap pun okay. Tak ada masalah. It is normal. Dan jangan rasa benda tu salah untuk dibuat. Okay. Tengok balik rules dan review apa yang menjadi pada masa lalu. Kemudian kita kena re-examine balik. Kenapa kita loss? Adakah ada kita buat silap ataupun memang normal lah. Kadang-kadang loss ni tak ada masalah. Mesti ada loss. Tapi kita nak tahu sama ada loss tu adalah loss yang tak ada benda yang kita boleh buat ataupun benda yang kita boleh perbaiki. Okay. Kemudian kalau Dan Zenger pula, kalau dia dapat strict loss, maksudnya bagi dia market tak kena. Sebab dia dah tahu dah sistem dia macam mana. So dia akan berhenti sampai market kembali normal. Sampai market sesuai dengan sistem dia balik. Okay. So stop trade ataupun rest dalam trade tak ada masalah. Asalkan kita re-analyze balik apa yang kita buat. Okay, kemudian Mark Ritchie pula dia kata, kalau tak ada gain, dia akan mula kurangkan risiko dengan ambil trade yang lebih sedikit ataupun kecilkan position sizing. Again, sama macam David Ryan dan Mark Minervini. They share the same thoughts lah. Which I agree, yang kita boleh kawal daripada 3 benda. Okay, lot, cut loss level, cut loss, berapa tick, dengan number of trades. Setakat ni, ini saya terfikir lah. Ini saya terfikir yang kita boleh buat dalam SCPO. Kalau cut loss level kita tak boleh nak kecilkan, contohlah macam tadi kan, ada abang kata, cut loss kalau kecilkan lagi akan terkena lah. Okay, so kalau memang tak boleh buat macam tu, kita tak boleh nak adjust, kita adjust number of trades kita. Ada cara lain lah untuk kita manipulatekan supaya kita boleh kurangkan trade. So 3 benda ni. Mungkin ada yang keempat yang saya tak terfikir. Alright, tapi sebab masa dah tak ada, 9.50 dah. Kalau boleh saya nak cerita banyak lagi, masa dah tak ada. Boleh, yes, itu pun boleh. Tukar trade based on reversal pada trade range, boleh. Tapi bergantung dengan market behavior lah. Okay, so kita kalau ikutkan mungkin 2 jam, 3 jam tak cukup sebenarnya. Kalau tengok slide saya ni, tapi sebab masa tak mencemburui kita, saya ada 80 lebih 90 slide. So kita mungkin last lah. Okay, sebelum kita pergi kepada Q&A, sambil-sambil lah Tuan Eza moderatekan, apa kesimpulan yang korang dapat daripada webinar hari ini? So kesimpulan kita hari ini adalah based on kesimpulan yang korang dapat. Okay, boleh kongsikan ke ruangan chat. Sambil-sambil tu boleh tanya soalan lah. Alright, Tuan Eza, saya serahkan kembali.